Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Sabtu kepada followers KUJDT. Seperti biasa hari ini, hari Sabtu kita ada segmen Nostalgia Umrah di KUJDT di hati. So hari ini kita masih lagi ada istimewa, tetamu jemputan yang istimewa iaitu Ustaz Miftah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat walafiat. Inilah. Alhamdulillah. So Ustaz, PKP ni macam mana? Ustaz ada mengajar lagi ke? Masjid pun dah buka kan? Ya. Alhamdulillah buat masa ni PKP walaupun masjid dah buka, tapi kuliah belum berjalan lah dekat masjid. Cuma kita ada program-program kuliah-kuliah online dan program aktiviti-aktiviti lain lah yang kita buat, alhamdulillah. Oh, okey. Ustaz, sekarang ni sekejap Ustaz, saya tak berapa clear sebenarnya suara Ustaz. Kejap Haziq. Tolong je Haziq, cuba naikkan sikit volume ni. Sorry Ustaz, saya yang tak berapa clear dengar. Pakai phone saya dah macam gamers dah ni Ustaz. Okey, alhamdulillah saya dengar. Okey. Ustaz, saya nak tanyalah sebab kita kan nostalgia umrah bersama KUJDT. Saya nak tanya Ustaz dah berapa lama dengan KUJDT ataupun dah berapa trip dah dengan KUJDT Ustaz? Saya kalau dengan KUJDT dari berapa tahun nak cerita lamanya tu pun dah tak start daripada 2016 2016. Wow. 2017. Daripada awal lah. 2017 sampai last kali trip bila? Last kali trip saya dengan family dulu 2019. 31 bulan 12. Oh, kiranya ujung-ujung tahun nak ke 2020 lah, betul? Ya, betul. Ketidak paling akhir bulan 1 2020. Betul, bulan 1 2020. Tapi masa tu di saat-saat akhir kita terpaksa orang cakap tukar pemain. Masa-masa tu saya masuk ward, masuk hospital sebab denggi. Jadi masa tu saya terpaksa lah, maksudnya tak pergilah trip yang akhir tu. Ustaz, sekejap saya bagi tahu followers kita, sesiapa yang tengah menonton, sesiapa yang pernah mengikuti trip bersama Ustaz Miftah boleh turunkan komen. Nanti kita akan baca kenangan-kenangan korang dengan Ustaz kan. Ustaz kira dah banyak kali lah daripada 2016 antara sini Mushrif juga, betul tak? Ya, betul. Okey. So saya nak tanyalah Ustaz, maklumlah ni nostalgia. Ustaz ada ke apa-apa nak kongsikan kenangan yang best ke atau yang sedih ke untuk kita punya jemaah-jemaah ni? Ada ke? Sebelum tu terima kasih kepada KUJDT kerana menganjurkanlah program kita pada pagi ni, Nostalgia Umrah. Pastinya KUJDT di hati, Haramain pun begitu juga, kita ni dekat dengan Haramain. Selamat pagi kepada semua penonton kita pada pagi ini, dan begitu juga harapan sama juga saya macam Jaja juga. Saya mengharapkan semua alumni kita dapat bersamalah, khususnya bukan hari ini je, setiap pagi hari Sabtu di segmen Nostalgia Umrah ni mesti kena ada, kerana apa, dekat situ mungkin ada gambar-gambar yang di throwback kan, video dan sebagainya, mungkin dia menggambitlah rasa rindu kita. Baik, jadi alhamdulillah, macam mana sebutkan, bila kita mengimbau, orang cakap mengimbau tentang umrah ni, memanglah pastinya banyak perkara yang kita syukuri, khususnya saya lah sebagai pengalaman, dan terima kasih kepada KUJDT orang cakap memberi peluang kepada saya dan musyrif-musyrif yang lain, beri kepercayaan bawa jemaah umrah. Jadi kalau nak cerita dia, trip saya yang pertama dulu iaitu dengan kembar umrah lah, maksudnya membimbing jemaah, adalah pada 27 kalau tak silap saya, pada 27 hari bulan 27 4 yang okey 27 4
2017. Itu yang pertama. Jadi Wow. yang pertama ni maklumlah kita sebutkan. Bila sebut yang pertama, kita dalam keadaan kita masa tu terbang dengan Ustaz Syakirin. Saya ingat Ustaz Syakirin. Ustaz Syakirin, kami berdua masa tu. Dan penerbangan masa tu tidak ada orang cakap tim yang terbang bersama kecuali saya dengan Ustaz Syakirin sajalah. Bukan pasal apa, memanglah kita ada pengalaman, kita belajar di Timur Tengah, jadi kita tak kekok lah untuk nak bawa jemaah. Cuma apa yang kita jadi kerisauan, kebimbangan ketika itu, kerana yang kita nak bimbang ni bukan nak pergi melancong tengok piramid, kan? Bukan kita nak pergi Paris, kita nak bawa orang pergi melaksanakan ibadat. Nak melaksanakan ibadat itu umrah. Jadi kita kena buat persiapan yang saya rasa saya dengan Ustaz Syakirin masa tu memang orang cakap first time, dan kita kena semua kita kena, orang cakap kena perfect lah. Bukan perfect apa, kita nak kena ingat satu step by step apa yang disebutkan oleh mudir untuk kita buat. Di sini apa yang kita kena ingatkan jemaah, di sini apa kita kena. Jadi benda tu kita kena, tak boleh kita tengok buku kan, tengok buku bila tadi, pasal benda tu adalah benda yang kita sebut apa, benda yang perlu praktikal secara langsung. Jadi benda ni lah yang saya dengan Ustaz Syakirin pun kita mengambil masa yang banyak, dan kita pun berjumpa juga dengan musyrif yang lama untuk dapatkan bagaimana bimbingan kaedah dan sebagainya yang perlu kita berikan. Jadi saya rasa bila sebut yang macam kita throwback ini, memanglah pastinya kita teringat, orang cakap kalau cinta tu orang teringat cinta pertama. Jadi kalau macam ini pun orang akan lebih teringat kepada orang cakap trip yang pertama. Jadi trip yang pertama kita masa tu pun kita duduk di kita duduk dekat Saraya Ajiat. Saraya Ajiat ni kan jauh sikit, dan hotelnya tu hotel 3 bintang. Tapi masa tu alhamdulillah lah, orang cakap kan, memang walaupun jauh tapi kita tak terasa jauh. Walaupun hotelnya tu tak berapa besar, tetapi kita sebut jemaah sangat happy, dan kita pun rasa macam alhamdulillah lah bila kita tengok jemaah pun happy, dan kita sebut seperti satu keluarga kita dalam urusan, khususnya dalam umrah ibadat-ibadat yang kita laksanakan. Jadi kami selaku musyrif yang membimbing ketika itu sangat berterima kasih lah kepada jemaah-jemaah. Sebab apa? Kerana dia merupakan permulaan yang memberi semangat selepas itu untuk kita lebih percaya diri. Bayangkan kalau trip pertama dah huru-hara kan, kita sebut dah huru-hara, membimbing dan sebagainya, mungkin akan jadi kita orang cakap lemah semangat dan sebagainya. Tetapi kerana kerjasama yang diberikan oleh jemaah pada ketika itu, maka alhamdulillah boleh kita sebut menjadi satu memori ataupun kenangan yang indah lah kita dengan jemaah. Betul tu Ustaz, betul. Sebabnya saya pun dapat banyak feedback daripada jemaah-jemaah yang mengatakan Ustaz antara musyrif yang sangat best. Macam ibu bapa saya sendiri Ustaz, dia mengikuti trip dengan Ustaz. Tak habis tanya Ustaz Miftah sihat dan macam tu. Baru saya tahu. Tak apa Ustaz. Memang mak bapak saya memang sukalah, memang dia suka dengar ceramah Ustaz apa semua kan. Tapi bukannya musyrif lain tak okey, alhamdulillah semua kita punya musyrif memang alhamdulillah memang sangat-sangat bagus. Tapi sebabkan saya selalu dengar daripada mak bapak saya pasal Ustaz kan, memang Ustaz antara yang musyrif yang memang best lah kalau pergi kan, sporting macam dengan Ustaz Syakirin, betul? Ya betul dah. Macam minggu lepas pun Ustaz Syakirin kata first trip dia memang bersama dengan Ustaz Miftah. Memang kenalan daripada ni ke belajar Ustaz? Dia memang kami sama belajar dekat Maha Pontian, dan boleh kata junior lah. Ada junior saya, dan dekat Mesir pun macam gitu jugalah. Jadi kita orang cakap mudah bekerja sama pada ketika tu kan. Jadi pasal kita pun dulu pun sama banyaklah aktiviti bersama. Jadi alhamdulillah lah memudahkan juga urusan. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, ada ke selain daripada first Ustaz punya cerita, ada ke mungkin ada saat-saat getir sewaktu Ustaz
menyantuni jemaah ataupun membimbing jemaah ketika umrah tu, adakah saat-saat yang Ustaz tak boleh lupakan ataupun getih sangat lah time tu, macam gelabah jugalah? Adakah? Ada, cakap kan Oh. mana mana tak ada. Orang cakap banyak lah sebenarnya. Kalau nak cerita apa nama? Cerita kita membimbing jemaah apatah lagi kita pergi tu dalam keadaan orang cakap apa? Yalah, maksudnya dengan persiapan kita. Jadi kalau yang pertama lah saya sebutkan, yang pertama bila kita dulu bawa jemaah, boleh dengar? Clear kan? Boleh saya dengar. Pasal kalau macam awal dulu, yang pertamanya kita bimbing orang. Jadi kalau kita nak buat ibadat sendiri mungkin mudah. Tapi bila kita bawa jemaah, kita buat sa'i misalnya contoh kan, antaranya yang pertama memanglah kita akan nak pastikan bagaimana sa'i yang kita nak buat. Jadi sa'i kan sakit kaki kan kita berjalan kan. Kalau kita musyrif ni, saya teringat trip yang pertama tu, bila buat sa'i saya tak berhenti. Jadi saya terus jalan tapi slow-slow, walaupun kaki tu krem dan naik krem. Memang dah krem naik kan. Tapi pasal kita pembimbing. Jadi kita pembimbing masa tu, kita memikirkan takkan kita nak berhenti kan. Jemaah nak habis cepat. Jadi kita terpaksalah jalan terus walaupun kita dah terhencut. Tu yang kadang-kadang pas mic dengan Ustaz Syakirin, Ustaz Syakirin handle dan sebagainya. Ni ceritalah. Tapi bila dah lama kelamaan kita dah mudah, dah faham apa orang cakap, kalau kita penat, jemaah tu lebih penat. Cuma jemaah ni dia tak usah berhenti sekejap. Dia tak macam gitu. Kan? Jadi kitalah pandai-pandai untuk ambil orang cakap ambil waktu sedikit lah untuk kita bagi waktu rehat, dan kita sambung balik sa'i dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ada satu benda lah yang saya rasa memang saya tak lupakan juga. Masa tu kalau tak silap saya trip pada bulan 4. 2018. Trip ni sebenarnya dia ada antara dua benda. Maksudnya bila KJDT namakan, Ustaz Miftah bimbing. Masa tu saya seorang sahaja membimbing. Saya seorang masa tu membimbing. So daripada sini KLIA memang terbang seorang lah sampai di sana. Dekat Mekah nanti, dekat Jeddah ni ada yang sambut. Masa tu kita turun Mekah. Dan nak jadi ceritanya, ketika itu dalam grup saya ada kerabat. Ada kerabat. ada kerabat diraja. Jadi masa pergi tu kebetulan sampai dekat Jeddah, lepas selesaikan beg semua, and then kerabat ni dia adalah maksudnya ada kawan berkawan tiga orang. Jadi so salah seorang daripadanya bagnya tu hilang. Bagnya tu tak ada. Saya pun masa tu Allah macam mana kita bimbang lah. Kita bimbang, ya Allah macam mana ni. Cakap kan bagnya tu tak ada. Saya minta dulu, tapi masa tu kita dah dapat apa orang cakap komunikasi dengan mudir ketika itu. Pasal kita ada handphone apa benda, saya maklumkan ini masalah gini. Mudir cakap tak apa Ustaz, keluarkan dulu jemaah yang ada gini, Ustaz settlekan dulu kat dalam. Jadi kita settlekan, saya tunggu beg yang sampai apa benda semua kan. Pasal kita bimbangkan je lah. Pasal benda ni kita sebut kita bawa orang kenamaan. Jadi yang kena pula tu dia. Maksudnya grup situ kan. Jadi kita bimbang lah. Sampailah bila tanya rupanya beg tu dekat tempat lain lah. Dekat terminal yang lain. Macam Mudir pernah sebut, dia buat dekat terminal yang lain. Benda tu sampai. Maksudnya dia ada dua kan. Satu turun dekat terminal haji, tapi beg tu tak dekat terminal haji, dia dekat terminal S. Jadi bila saya tanya macam mana, kata dia nanti you datang, awak kena datang hari lain lah. So lepas tu Mudir lah yang uruskan. Kalau tak silap saya 1 hari ke 2 hari lepas tu lah. No. Hari yang sama juga, cuma lewat sedikit. Tapi itu yang pertama. Jadi masa nak ceritanya, masa trip itu juga adalah trip yang bagi saya satu trip yang saya tak lupa kalau sebut 4/18, kerana masa tu kebetulan ayah saya pun sakit.
ayah saya pun sakit masa-masa tu. Jadi kerana waktu tu pun dah hampir, saya pun tak nak menyusahkan kerana kita dah ini kan tak kita nak tukar nama pun dah orang cakap dah lewat kan. Jadi malam tu saya pergi pergi rumah mak, bawa beg dan sebagainya, bawa anak apa semua. Jadi pergi sempatlah melawat ayah saya. Lepas tu pagi pukul 2 saya nak bertolak pergi ke mana? Pergi ke Bandar Dato' On, sempat saya salam ayah, cium dan sebagainya. Lepas tu teruslah. Cuma ayah saya pesan masa tu, dia mintalah doakan dia dekat sana dan sebagainya. Jadi lepas kita pergi tu, malam tu sampai saja betul-betul sampai dekat dekat hotel. Dekat hotel kita dah siap sampai subuh lah, pagi. Bila sampai pagi dapat telefon daripada adik cakap ayah masuk hospital. Okeylah. Lepas tu Ustaz, kita kejap lagi nak buat umrah. Jadi okeylah, saya dah siap-siap, kita dah dalam ihram kan, jadi masa tu saya pun ambil wuduk dan sebagainya. Lepas tu nak keluar, bila nak keluar tu Mudir dah dengan jemaah semua dah dekat dekat orang cakap lobby hotel. Bila dah dekat lobby hotel, saya pun turun. Okey. Telefon bunyi lagi sekali. Tapi masa tu Mudir dah inilah dengan jemaah apa benda, saya cakap tak apa Mudir jalan dulu depan. Bila itu adik telefon kata dia ayah ada meninggal. Masa tu ayah saya meninggal masa tu. Memang terduduklah. Cakap siapa tak tahu, memang terduduklah. Kita memang masa tu saya menangis, dia sempat menangis dulu kat rumah kan. Saya menangis dulu dan sebagainya. Jemaah ada dekat bawah lah ni dengan Mudir apa semua kan. Saya cuma Mudir dia tahu ayah saya masuk hospital. Masa saya ambil wuduk, saya cakap ayah saya masuk hospital. Tapi lepas tu selang tak lama lah, dalam 10 minit tu adik cakap okey ayah meninggal. Dah lah masa tu memang cakap saya terfikir banyak benda. Saya terfikir nak balik tak balik jemaah, semua benda tu terfikir, benda yang mustahil untuk kita nak kejar balik kan. Jadi bila dah turun dengan kemudian dia pun dah tunjuk dengan jemaah tentang lokaliti, bilik hotel kita, pintu masuk kita di mana dan sebagainya. Kemudian Mudir cakap dengan jemaah, doakan Ustaz Miftah, ayahnya sakit. Jadi bila tu saya maklum dengan Mudir, ayah saya baru meninggal. Jadi masa tu Mudir pun terus peluk saya masa tu depan Masjidil Haram tu. Jadi saya masa tu memang menangis. Jemaah kan pakai audio, so jemaah pun dengar. Jadi memang pagi tu memang sebelum mula tu memang menangis kita bukan apa yalah, pasal terfikir banyak benda kan masa tu kan. Tapi saya kuatkan hati jugalah, saya cakap dia saya boleh. Kemudian Ustaz boleh tak ni bimbing ni, kalau Ustaz tak boleh tak apa, anak yang bimbing, tak apa, anak cakap anak boleh buat. Jadi masa tu pergi bawa jemaah pun, tapi jelah dalam keadaan saya rasa daripada awal kami mula tu sampai apatah lagi tawaf masa tu, mereka kata memang menangis semualah. Memang kita tu menangis pasal kita mic dengan kita kat sini. So bila kita menangis, apatah lagi kita pusingan yang cakap ketujuh kan, kita baca Allahumma lana zunubana wali walidina, baca tu ayat. Jadi memang masa tu jemaah pun memahami, kita pun memahami. Jadi bila dah selesai umrah apa benda semua, memang masa tu saya balik ke bilik. Memang dengan ihram tu juga saya terpaksa cakap dengan Mudir, untuk pagi ni saya nak rest dululah pasal kepala pening. Kita menangis banyak kan, jadi kepala pening, memang saya rehat. Masa tu Mudir cakap, tak apa Ustaz ni kita pun tak ada program apa yang ini, anak boleh buat untuk ziarah apa benda semua. Jadi masa tu tanyalah khabar apa benda semua kan, kita ambil tahu tentang urusan-urusan. Tapi alhamdulillah lah, ramai juga daripada KJDT sendiri turun, sahabat-sahabat Musyrif yang bantu, yang datang, Ustaz Faiz Khalid yang merupakan Musyrif kita juga yang membantu, maksudnya urusan jenazah di rumah, Ustaz Syafiq dan lain, ramailah alhamdulillah. Terima kasih masa tu. Jadi lepas tu Ustaz Mudir bagi tahu Ana dekat dalam bilik, Ustaz nak balik tak? Kalau Ustaz nak balik, kami sediakan ini tim sedia bila-bila tiket Ustaz untuk Ustaz balik. Ana memikirkan arwah ayah Ana pernah pesan dulu masa Ana belajar. Dia cakap apa, kata dia,
kalau belajar dekat Mesir, kalau tengah belajar dengar apa-apa yang jadi pada abah dengan mak maksudnya meninggal, tak payah balik kata dia. Kerana balik kita pun tak boleh bagi apa kecuali doa. Doakan aja. Jadi saya ingat benda tu dan saya rasa 15 hari atau 14 hari lagi aku dekat sini. Pas hari pertama, kita 14 hari cakap tak apalah. Tahan apa yang arwah sebut, kita doa, apatah lagi dekat tempat dia. Telefon mak pun jaga itu, tak payahlah balik kata dia. Alhamdulillah semua dah selesai. Jadi sedikit lega lah, sedikit lega benda ni semua. Dan saya rasa mungkin itulah Allah nak berikan kepada saya untuk dapat memimpin jemaah tu. Sampai hari ini saya ingat lagi jemaah-jemaah inilah yang bulan 4 2018 kerana sangat-sangat cakap banyaklah benda tu. Sehinggalah saya balik, saya tak balik dengan bas jemaah, KUJDT sediakan kereta, terus saya balik pergi ke kubur, ziarah ibu ayah saya, terus balik. Itulah yang boleh saya cakap macam antara banyak-banyak benda yang paling teringat. Cabar. Mencabar, sangat mencabar. Begitulah Allah. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah. Kadang-kadang kita betapa hebatnya dugaan Ustaz bila dah sampai ke Kota Mekah baru tahu. Memang saya pun, kita pun rasa macam Masya Allah, nasib baik Ustaz pun Allah beri kekuatan untuk meneruskan juga dan ingat juga pesan ayahanda. Alhamdulillah lah. Dan ianya berjalan dengan smooth kan Ustaz ya? Betul. Alhamdulillah. Okey Ustaz, sebelum tu Ustaz saya baca sikit komen. Ada komen kat sini. Siti Amina Melan, Assalamualaikum Cik Ajar dan Ustaz Miftah. Salam pagi Sabtu. Waalaikumsalam. Nur Sabrina Ngadirin, Assalamualaikum. Saya umrah bersama Ustaz Syakirin 17 hari bulan 12. Tapi umrah pertama join dengan Ustaz Miftah. Rindu Haramain. Oh, ni yang salah seorang jemaah Ustaz. Azali Muhammad, saya pun kat Saraya Ajat bersama Ustaz dan Ustaz Syakirin pada tahun 2017. Alhamdulillah, memang seronok, rasa cepatnya masa berlalu. Betul. Ni antara awal-awal lah ni dengan Ustaz, betul? Ya betul. Betul. Fida Fisal juga kasih Al-Fatihah buat arwah ayah Ustaz. Al-Fatihah. Semoga arwah ayahanda berada di kalangan orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz. Kita dah dengar kan getir-getir, saat getir Ustaz. Ada ke saat yang happy yang Ustaz tak boleh lupakan ke, ataupun kenangan manis lah dengan jemaah ketika tu? Ada ke Ustaz? Kenangan manis tu banyak. Sebenarnya kenangan manis banyak lah dengan jemaah. Nak cerita kenangan manis ni, maybe kenangan manis tu semua jemaah kita dapat rasalah benda-benda tersebut. Selain daripada ibadat, kadang-kadang kita shopping. Orang cakap shopping ni lah beli cendah hati dan sebagainya. Ada part-part yang bercakap aktiviti ataupun slot-slot yang tambahan. Kita pernah offer dulu, kita belikan albaik untuk jemaah. Kita pernah bawa jemaah pergi makan Matam Hashim, makan daging unta, daging kambing dan sebagainya. Pasti benda ni semua adalah benda yang seronok lah, seronok. Pernah juga pun kita dengan jemaah orang cakap terpaksa tunggu. Dah nak sampai dah dekat hotel tapi ada sedikit orang cakap masalah teknikal. Teknikal kerana pas kita tu kena entah dia sodok apa benda ke tepi kan. Jadi terpaksa lah tunggu dia buat urusan polis dan sebagainya. Kita dah lapor dah ni, tapi kerana masalah bas tu, jadi bas tu dia ada sedikit pelanggaran dengan bas lain. Terpaksalah kita jadi mangsa lah kita sebutkan. Jadi bas dia tak kisah aje. Jadi banyaklah kita sangat banyak. Ini pun kalau kita sebut memang setiap jemaah mungkin akan senyum ingat Taif, teringat banyaklah tempat-tempat dia. Betul Ustaz. Okey, saya ada video sikit nak tunjukkan kenangan trip akhir Ustaz pada berapa bulan? 31 bulan 12 2019. Betul?
Betul, betul, betul. Okey, kita tunjuk sikit lah Ustaz Ya, betul. Silakan. Rumah tangga kita. Bagaimana kita menghidupkan suasana Islam, suasana Muslim dalam rumah tangga kita. Cara makan kita, cara pergaulan kita, cara perkataan kita, pertuturan dan segala-galanya. Ini yang perlu kita balikkan diri kita bermuhasabah untuk kita mendapatkan kekuatan dan keyakinan untuk menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. Dan yang ketiganya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan dengan membina masyarakat yang soleh, iaitu perlu diingatkan Islam yang sampai kepada kita bagaimana pengorbanan para sahabat, ada daripada kalangan mereka dibunuh. Masya Allah. Tersangkut sikit pula videonya Ustaz. Tapi ini antara, ni dekat mana ni Ustaz? Ini dekat Arafah, Jabal Rahmah. Araf. Oh, Jabal Rahmah. Itu waktu Ustaz bagi tazkirah, tersangkut pula Ustaz. Seronok tu kalau dengar. Okey Ustaz. Balik FB kita. Itulah. Aduhai. Okey, apa nama Ustaz? Ada ke kenangan dekat trip terakhir tu? Sebab time tu agak kiranya antara terakhir yang sebelum kita punya Masjidil Haram ditutup kan sebabkan pandemik. Betul tak? Ada ke apa-apa peristiwa masa tu, ada trip lain ke join dengan Ustaz? Ada. Sebenarnya trip yang terakhir tu penerbangan saya tu dengan Ustaz Syafi'i. Saya dengan Ustaz Syafi'i yang akhir. Jadi ada sedikit teknikal daripada urusan penerbangan kita yang menjadikan trip itu terpaksa dibagi kepada dua. Jadi saya naik SV, naik Saudi dengan lebih kurang 40 tidak saya jemaah. Itu yang paling seronok pasal alhamdulillah Allah berikan orang cakap apa rezeki dan KJDT pun mudahkan urusan. Saya bawa mak saya, isteri, anak-anak dan akak lah. Kita pergi dalam keadaan yang macam gitu, family lah. Jadi lepas tu trip masa tu dengan Ustaz Syafi'i, dan Ustaz Syafi'i dia naik MH, maksudnya naik mas lah dengan jemaah. Tapi bila sampai dekat sana kira dia lewat satu hari. Hari ni saya terbang, dia besok ni baru trip Ustaz Syafi'i terbang. Jadi itu pun antara salah satu juga sebenarnya perkara yang bila kita musyrif kita bawa family, jangan kita ingat seronok Ustaz bawa family dan sebagainya. Betul, bawa family tu kita seronok, kita cakap kan, maksudnya pasal niat kita tu bawa untuk sampai ke sana kan, mungkin first time bagi ahli keluarga. Cuma kita sebut kita dekat sana, sebelum pergi kita dah siap-siap, kita cakap kita bawa jemaah, kita bukan bawa keluarga. Jadi sebab itu bila kita aktiviti program kita taklah kita kena lebihkan keluarga kita je semua aktiviti. Tak. Waktu ada kadang-kadang awak nak pergi sana, pergilah. Cakap gini, kita ada aktiviti nanti yang semua sama. Bila saya ada betul-betul waktu free yang memang tak ada dalam jadual, baru kita boleh orang cakap ambil waktu dengan family. Jadi itu yang benda yang rasa lepas ni insya-Allah lah kita boleh pergi lagi dan lagi. InsyaAllah. Ustaz, masa Ustaz pergi yang dengan trip dengan family tu, anak-anak Ustaz kecil lagi? Ke dah besar? Oh kecil, umur dalam berapa tu? Yang satu tu 3 tahun 3 tahun ke 2 tahun? 2 tahun kan saya, 2 tahun lebih. Kecil. Wah, kira agak itu yang ada sama ni. Agak habis masa tu macam mana dengan Ustaz nak membimbing jemaah, nak dengan family lagi, agak sukar ke ataupun ada juga macam isteri Ustaz pun membantu juga kan time tu kan? Yalah, masa tu memang terpaksa lah kita sebutkan. Ada waktu yang kita macam bukan bimbingan, mungkin benda tu boleh lah, tapi bila yang melibatkan bimbingan, jadi isteri dan akak lah yang banyak berperanan. Dan pasal saya bawa akak kan, jadi so dia juga lah yang lebih banyak peranan layan anak dan sebagainya. Jadual. Pasal masa tu pun kebetulan Ustaz Syafi'i pun dia bawa family juga.
Dia pun begitu juga, dia bawa family juga. Jadi maksudnya kita dah diingatkan nak bawa family, okey, tak jadi masalah. Cuma kita kena pastikan bimbingan pada jemaah khususnya tu dapat berjalan dengan baik, dan alhamdulillah lah saya rasa dah buat yang terbaik ketika itu. Kalau ada jemaah yang ada pada trip tu mudah-mudahan lah sampai pada apa yang saya sebut ni lah. Wallahualam. Amin, insyaAllah. Saya baca sikit komen. Okey, ada yang tu Rosida Kiri. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Saya buka Ustazah. Okey, Nuzul Zaini. Assalamualaikum Ustaz dan Puan Hajar. Waalaikumsalam. Siti Aminah. Alhamdulillah. Pengalaman umrah 30 bulan 1 2018 bersama Ustaz Syafi'i dan Ustaz Aiman, dan dapat juga join dengan grup Ustaz Miftah yang sampai sehari selepas kami sampai di Madinah. Dia kata masih lagi teringat tazkirah-tazkirah yang Ustaz sampaikan. Al-Fatihah juga dibaca buat untuk arwah ayah Ustaz. Semoga ditempatkan bersama para solihin. Amin, insyaAllah. Okey, Syamsul Haji Safar. Alhamdulillah Allah menjemput saya, isteri dan ibu tercinta bersama Ustaz Miftah pada 13 hari bulan 12 2019 sebelum PKP. Inilah dia yang Ustaz cinta tadi. Ni salah satu jemaah Ustaz, Syamsul. Terima kasih kerana menonton ya Cik Syamsul. Siti Haliza, rindu nak ke Tanah Suci menunaikan umrah bersama Ustaz Miftah tahun 2018. Ramai jemaah Ustaz ni. Dila Muhammad. Rindu nak dengar Musyrif KJT berselawat Tafrijia, rindu haraman. Ustaz, diorang rindu nak dengar suara Ustaz. Boleh ke kita sebelum kita akhiri kita selawat dulu dengan alunan daripada Ustaz? Okey. Boleh. Silakan Ustaz. Sekarang sekarang. Boleh, jom. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi yang mana live pun boleh baca sama-sama lah. InsyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأهداد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Masya Allah, patutlah diorang rindu. Merdu betul Ustaz. Okey Ustaz. So terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami hari ini, pagi ni. Beri sikit perkongsian. Mungkin insya-Allah akan datang kita akan jemput lagi Ustaz untuk dia bagi saya percaya banyak lagi Ustaz kenangan-kenangan yang Ustaz nak cerita, betul tak? Betul. Nanti InsyaAllah kita akan jemput lagi Ustaz Miftah. Terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa segmen kita Nostalgia bersama Ustaz Musyrif pada hari Sabtu jam 9 pagi. InsyaAllah kita akan bersiaran langsung lagi. Mungkin minggu depan kita tak pasti siapa lagi musyrif yang akan kita bawa. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Miftah. Mungkin minggu depan kalau siapa yang nakkan musyrif korang boleh juga komen. Nanti kita akan panggil lah dia, insyaAllah, panggil musyrif kita insyaAllah akan datang. Okay Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama juga kepada Jaja. Terima kasih juga kepada KUJDT dan semua tim yang berada dekat belakang tabir. Kalau tak kerana mereka mungkin tak berjayalah program kita pada pagi ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz. Saya akhiri live ini dengan Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada semua. Assalamualaikum.